Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan diskusi kita ataupun perkongsian kita dari karya ataupun salah satu karya daripada tokoh agung Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu karya yang diberi judul Kimia Sa'adah, ramuan kebahagiaan ataupun proses kebahagiaan jika kita melihat yang diterjemahkan oleh penterjemah Kiai Haji Mustafa Bisri. Terjemahan yang menjadi rujukan kita insya-Allah ini, Kiai Haji Mustafa Bisri menterjemahkan Kimia Sa'adah dengan proses kebahagiaan. Adapun sebagaimana yang anda jelaskan sebelum ini, anda lebih cenderung untuk menterjemahkan kimia dengan istilah ramuan. Kimia Sa'adah, ramuan kebahagiaan. Fasal yang akan kita baca pada siri kali ini iaitu yang berkait dengan hakikat hati, hakikatul qalb. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, faslun ay hadha faslun amma su'aluka ma haqiqatul qalb falam yaji fi syari'ati aktsaru min qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi, surah Al-Isra ayat 85. Kata Imam Al-Ghazali mengenai pertanyaan kamu, apa hakikat hati itu? Maka sebenarnya, kata Imam Al-Ghazali, dalam agama dan dalam syariat yang ada tidak lebih daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, Rabbi. Jawab kepada mereka wahai Muhammad bahawa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi berdasarkan kepada jawapan Imam Al-Ghazali ini, yang pertama kita dapat faham bahawasanya seolah-olah Imam Al-Ghazali ini dia pada pemahaman dia ataupun pada pandangan dia, hati ini adalah ruh itu sendiri. Hati adalah ruh itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila hati adalah ruh, maka hakikat tentang hati, yakni ruh itu sendiri, sangat sedikit diketahui oleh manusia. Kerana kata dia, dalam syariat, dalam agama, yang ada tidak lebih dari firman Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, bila ditanya tentang ruh, jawab pada mereka bahwasanya ruh itu adalah amri Rabbi, urusan Tuhanku. Jadi Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguraikan ruh sekian, tidak. Tapi Allah Ta'ala suruh wahai Muhammad jawab pada mereka, ruh ini adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Jadi seolah-olah hakikat ruh ini suatu yang tidak didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan terperinci, dengan panjang lebar. Dan kata Imam Ghazali, ruh itulah al-qalb, hati. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau kita membaca karya-karya lain Imam Ghazali rahimahullah,
Di antaranya yang familiarnya adalah Ihya Ulumuddin. Kita dapat simpulkan, wallahu alam, bukan kita lah, anda dapat simpulkan bahwasanya di sana beberapa istilah dalam Quran dan juga dalam kitab Imam Al-Ghazali, istilah yang berbeza tetapi merujuk kepada hakikat yang sama atau benda yang sama. Cuma situasi penggunaan, perbezaan itu pada situasi itu, pada penggunaan. Istilah apa tu? Yang pertama, istilah hati. Yang kedua, istilah ruh. Yang ketiga, istilah an-nafs. Yang keempat, istilah al-aqlu, akal. Jadi keempat-empat istilah ini, dia merujuk kepada suatu hakikat yang sama, iaitu batin manusia. Batin manusia. Batin ini rohani manusia itu ada ketikanya diungkapkan dengan hati, ada ketikanya diungkapkan dengan jiwa, nafs, ada ketikanya diungkapkan dengan al-aqlu, akal. Sebab itu sebagian ahli falsafah menyatakan bahawa alam malakut, alam rohani, itu dipanggil alamul uqul, alam mujarrad. Alam dipanggil alam bebas, bebas daripada materi, material, alam yang tidak terikat dengan jisim. Dan itu juga empat istilah yang kita sebut tadi. Jadi kerana itu kadang-kadang ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama yang mengajar kita tentang tazkiyatun nafs pun, dia sebut istilah yang berbeza. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita keliru. Ada ustaz yang mengajar kita, kita kena menyucikan jiwa kita. Kemudian datang seorang ustaz yang lain pula, dia kata dekat kita, kita kena sucikan hati kita. Ada pula ustaz yang datang, dia sebut dekat kita, kita kena sucikan rohani kita. Ada pula ustaz yang datang kepada kita, dia kata kita kena sucikan batin kita. Jadi yang mana satu yang betul ini? Jadi kalau kita tengok pada apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali kepada kita ni, mana semua istilah itu betul. Sama ada sucikan rohani, sama ada sucikan jiwa, sama ada sucikan hati, sama ada sucikan batin. Semuanya merujuk kepada hakikat sebenar manusia itu bukanlah tubuh luaran, tubuh jasmani, tapi tubuh dalam, dia panggil. Tubuh rohani, dia panggil. Gandingan pada jasmani adalah rohani. Ataupun disebut jiwa. Jiwa raga. Raga itu tubuh luaran. Dan jiwa itu adalah dipanggil aspek. Raga itu aspek luaran manusia. Adapun jiwa itu adalah aspek dalaman manusia. Jadi empat istilah. Empat istilah yang tuan-tuan bersilah jangan keliru. Dan dalam kitab ini pun Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia bermain dengan istilah-istilah ini. Istilah al-qalb, hati, istilah al-nafs, jiwa, istilah ruh, istilah ruh, dan juga istilah al-batin, batin. Dan kalau kita nak tambah satu lagi, iaitu di sisi ahli falsafah disebut dengan al-aql, akal. Tapi Imam ahli falsafah ini dia ada tengok juga ahli falsafah macam mana. Kalau ahli falsafah Islam, dia ada lagi, dia panggil selain daripada daya intelek itu, ada lagi daya ilham. Dan ilmu paling tinggi sekali, ilmu wahyu. Tapi kalau ahli falsafah yang biasa ni, dia berhenti kepada akal lah. Dia berhenti pada intelek saja. Jadi ala kulli hal, Imam Ghazali sebut begini. Persoalan yang dia timbulkan itu, jika kamu bertanya, apa hakikat hati itu? Dalam nak menjawab hakikat hati ini, Imam Ghazali bawa ayat tentang ruh. Jadi seolah-olah menggambarkan kepada kita bahwasanya bagi Imam Al-Ghazali, hati ini adalah ruh itu sendiri. Sama ada keseluruhan ruh itu ataupun dia panggil juzuk daripada ruh itu sendiri. Itu insya-Allah nanti kita akan tengoklah ke depan nanti macam mana ungkapan yang lebih luas dari Imam Al-Ghazali.
Sebab kata Imam Ghazali, ruh itu merupakan bahagian dari keseluruhan kekuasaan ilahi dan ia termasuk alamul amri. Yakni daerah atau kawasan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ini lagi nak menjelaskan betapa sikitnya ilmu yang Allah Taala berikan kepada manusia tentang ruh, dan ruh ini kata Imam Ghazali itulah hati. Hati itu adalah ruh, dan ilmu tentang ruh ini sangat sedikit. Nah, kerana ruh ini dia merupakan sebahagian daripada keseluruhan kekuasaan ilahi. Mana sebahagian daripada kekuasaan, wujudnya ruh ini benar-benar menunjukkan kepada kita kehebatan digunakan juz'un min jumlatil qudrah al-ilahiyah. Di antara benda ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, sebahagian daripadanya adalah ruh. Jadi seolah-olah nak menggambarkan kepada kita bahawasanya ciptaan langit dan bumi ini, yang luas ini, memang mengagumkan saintis, mengagumkan dipanggil pengkaji-pengkaji. Tapi kalau mereka merenung ciptaan ruh dan sekaligus hati itu sendiri, maka itu lebih hebat lagi. Yang akan menunjukkan kehebatan kudrah ilahiyah yang lebih nyata, lebih hebat lagi daripada kehebatan Allah SWT yang tertonjol daripada ciptaan alam ini. Kerana di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, milik Allah lah penciptaan dan juga wewenang. Al-amru, terjemah al-amru. Jadi kata Imam Ghazali di sini, jadi manusia itu di satu sisi termasuk alam penciptaan, alam al-khalq, dan di satu sisi yang lain manusia ini termasuk dalam alam wewenang, iaitu alamul amri. Alam al-amri. Jadi ini memerlukan renungan sikit untuk kita faham. Jadi kesimpulannya, alam ciptaan Allah ini ada dua. Satu, alamul khalq. Alam Allah Ta'ala. Alam Allah Ta'ala ini ada dua. Yang kita dapat faham daripada ibarat Imam Al-Ghazali. Alam Allah Ta'ala ini ada dua kategori. Satu diistilahkan dengan alamul khalqi, alam penciptaan, yang kita sebut dengan alam mulk, alam kerajaan langit dan bumi. Alam dipanggil alam nyata yang dapat dilihat oleh panca indera, itu dipanggil alam khalq. Dan satu lagi disebut dengan alamul amri, alam al-amri, diterjemah oleh Kiai Mustafa Bisri, alamul amri dengan alam wewenang, alam pengarahan. Bukan alam penciptaan, tapi alam dipanggil al-amr, alam dipanggil pengarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam yang berlaku semata-mata dengan pengarahan. Dan kalau kita rujuk kepada ulasan ahli-ahli falsafah Islam, Ibn Sina dan termasuk Imam Al-Ghazali sendiri, mereka menyatakan bahawa alam al-khalq ini ialah alam al-madah, alam materi, alam yang terdiri daripada jisim ataupun jauhar dan juga arad. Alam jauhar, daripada jauhar terbentuknya jirim, dan daripada jirim itu terbentuknya jisim, dan jisim ni pula dia ada sifat-sifat, ada saiznya, ada di mana dia berada, di mana warnanya apa, itu dipanggil arad. Sifat-sifat pada situasi ataupun sifat pada jisim itu disebut dengan istilah arad.
Itu alam madi. Alam al-madi. Alam yang dalam bahasa kita panggil alam benda, alam materi. Kan? Di sana ada alam ma wara al-madiyah. Alam dia panggil yang tidak terikat dengan jisim. Wujud dia wujud. Sebagian ahli falsafah menggunakan istilah alamul mujarradat. Alam yang bebas daripada jauhar, daripada atom-atom ataupun yang bebas daripada jirim, bebas daripada jisim. Iaitu alam dalam alam mujarradat ini, maka ahli falsafah Islam masukkan malaikat dan juga roh itu sendiri. Roh dan juga ukul, alamul ukul. Daya intelek itu sendiri merupakan ciptaan, dia panggil. Satu ciptaan Allah Ta'ala, tapi dia tidak ada jisim. Dia tidak terkait dengan jisim dan dia tidak ada saiz. Tidak ada saiz. Jadi alamul amri, kalau alamul khalq, penciptaan, dia berlaku dengan tadarus, dia panggil. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah menciptakan segala langit dan bumi itu fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Mana melalui peringkatan, sebab musabab. Mana itu dipanggil penciptaan yang berlaku secara ditakdirkan Allah dengan secara dipanggil tadarus, dipanggil peringkat demi peringkat. Adapun alamul amri, dia berlaku dengan daf'an wa fauran, kata ahli falsafah Islam. Dia berlaku dengan dipanggil kewujudannya itu sekaligus. Senang kita nak fahamnya. Kalau kita kata alamul khalq tadi, kita faham daripada ayat Allah, waladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan segala langit dan bumi, iaitu alamul khalqi, dalam 6 masa. 6 masa, mana satu period masa tu makan masa ribuan tahun lah. Tapi alamul amri pula, yang mana dia berlaku dengan sekaligus, dengan dipanggil dufa'ah, dipanggil. Maka itu kita boleh faham dengan kita baca satu ayat dalam surah Yasin. Innama amruhu, Allah Ta'ala guna istilah amruhu. Innama amruhu, sungguhnya pengarahan Allah, suatu yang berlaku, alam ciptaan, alam Allah yang berlaku dengan semata pengarahan. Innama amruhu iza arada syai'an, sungguhnya urusan Allah atau pengarahan Allah SWT itu, iza arada syai'an, jika dia menghendaki sesuatu, ayyaqulahu, maka dia cukup dengan dia berkata kun fayakun, jadilah kamu. Lalu pada ketika itu juga yakunu, menjadi. Dia tidak melalui tadarus. Itu wallahu a'lam, mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, kan dia tidak perincikan lebih lanjut di sini. Cuma kita perincikan berdasarkan, anda cuba perincikan berdasarkan apa yang pernah anda baca, pandangan daripada ahli falsafah Islam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dalam diri manusia ini kehebatan diri manusia ini, dia merangkumi kedua-dua alam itu, alamul khalq dan juga alam al-amr. Dalam diri manusia ini ada alamul khalq, alam penciptaan yang berlaku tadarus bagaimana langit dan bumi, iaitu tubuh luaran ini. Tubuh luaran ini. Dan pada yang sama, dalam diri manusia juga ada alamul amri. Yang maknanya satu ciptaan, satu kejadian Allah yang sangat rahsia, sangat seni, yang berlaku tidak ada sesiapa pun yang boleh mengungkapkan. Sehingga bila ditanya tentang ruh itu, Allah tidak menceritakan lebih lanjut kerana mungkin akan manusia tukar nak fahami. Kerana manusia ini dia hanya boleh fahami apa yang dapat dicerap oleh panca indera dia. Tapi itu alamul khalq. Alamul amri sukar untuk dicerap oleh panca indera manusia. Manusia hanya boleh faham dengan ilham daripada Allah, iaitu dengan roh itu sendiri. Manusia hanya boleh memahami roh dia dengan kuasa roh dia sendiri, iaitu melalui daya intelek, daripada kekuatan akal, intelek, dan juga ilham daripada Allah, dan juga yang lebih kuat lagi ialah melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi dalam diri manusia itu ada unsur alamul khalq dan juga ada unsur alam al-amr. Sedang dia panggil segala sesuatu yang menerima pensifatan yang dapat disifatkan dan juga menerima jarak dan ukuran adalah termasuk dalam alam penciptaan. Berarti sama macam kita sebut tadi. Alam khalq. Mana alam khalq, alam nyata ini, langit dan bumi ini, ialah alam yang dapat menerima pensifatan, mana dapat kita sifatkan tinggi ke rendah, besar ke kecil, dapat menerima jarak dan ukuran. Ya, ini saiz. Maka itu merupakan termasuk dalam alam penciptaan kata Imam Ghazali. Sedangkan untuk hati tidak ada jarak dan ukuran. Jadi menunjukkan hati dan ruh. Nah, hati dan ruh manusia tidak termasuk alam khalq. Karena kata Imam Ghazali, kalau hati dan ruh ini termasuk dalam alam khalq, alam penciptaan sebagai langit dan bumi, sudah tentu dia dapat diukur. Kita dapat menyatakan saiznya demikian, tingginya demikian, warnanya demikian. Tapi oleh kerana kita tak dapat mensifatkan dia, tidak dapat menentukan jaraknya, tak dapat menentukan saiznya, menunjukkan bahawasanya hati dan juga ruh itu dia berada di luar daripada alam al-khalq. Jadi kalau dia bukan alam khalq, maka sudah tentu dia adalah alam yang satu lagi iaitu alamul al-amri. Jadi sama ada alamul khalq ataupun alam al-amri, maka Tuhannya sama iaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, yang boleh dibagi, mana dijuzukkan, saya ia termasuk dalam alam penciptaan. Dan bisa dikatakan bodoh atau jahil dari segi ketidakketahuan dan pandai dari pengetahuan. Segala sesuatu yang terdapat di dalamnya sekaligus pengetahuan dan ketidakketahuan adalah mustahil. Ini ungkapan ni agak suka difahami, tak apa kita abaikan. Biasalah, tuan-tuan sekalian, kita baca kitab ulama-ulama dulu, kalau ada yang kita tidak faham, itu benda yang biasa. Kerana ilmu kita itu amat sedikit berbanding ilmu mereka, jadi banyak benda-benda yang mungkin kita tak tercapai apa yang ingin mereka maksud, kita tinggalkan saja. Maka segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, dalam pengertian lain, kata Imam Ghazali, hati adalah termasuk dalam alam al-amr, bukan alam al-khalq, iaitu alam wewenang. Alam yang mana sepenuhnya bergantung kepada arahan Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui proses yang biasa di alam al-khalq ini, iaitu proses tadarus. Kerana alam wewenang merupakan sesuatu yang tidak menerima pengukuran jarak. Itu beza dengan alam khalq. Sementara orang beranggapan bahawa roh itu, ada orang beranggapan bahawa roh itu adalah sesuatu yang qadim, yang sedia ada. Mereka ini adalah keliru. Ini ahli falsafah. Imam Ghazali banyak dalam kitab Tahafud al-Falasifah, dia menolak pandangan sebagai ahli falsafah Islam, iaitu Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya, yang menganggap ruh ini bersifat qadim, sedia ada. Tidak. Ruh ini yang bersifat qadim Allah Ta'ala saja. Ruh ini adalah makhluk. Walaupun dia alam mujaradat, alam yang tidak bersifat jisim, atau jirim ataupun jauhar, di fasa mujaradat, tapi dia tetap alam. Alam ni apa makna alam? Alam ni adalah makhluk selain daripada Allah Ta'ala. Dan makhluk ini sifatnya adalah hadis, baru, tidak qadim. Jadi sebab itu, orang yang menganggap ruh ini qadim, kata Imam Ghazali, dia keliru. Yang mana dia orang yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Itu satu. Golongan yang lain pula beranggap bahawasanya ruh itu merupakan arad, gejala, arad. Dia sebut tadi arad. Arad ini ialah dipanggil situasi jauhar. Situasi kepada jirim, situasi kepada jisim itu bersifat kita kata sifat kepada makhluk. Sifat makhluk dipanggil makhluk ini, dia terdiri daripada alam makhlukat ini. Dia dibahaskan oleh ahli falsafah Islam, mana dia terdiri daripada jauhar dan juga arad. Jauhar adalah entiti. Jauhar itu adalah unit-unit yang membentuk, dipanggil jisim. Itu jauhar.
Yang kemudian sifat jisim itu tinggi, rendah, warna-warna apa, di mana dia berada, masa bila dia berada, itu dia panggil situasi-situasi yang berlaku kepada jisim itu dipanggil arad. Sebahagian ahli falsafah dia kata roh ini dia bukan suatu kewujudan dia panggil, tapi dia adalah sifat kepada kewujudan. Itu juga kata Imam Ghazali adalah keliru. Ya. Roh ini benar-benar ada, dia memang benar wujud. Walaupun dia bukan bersifat dipanggil jisim. Kerana dia alam mujarradat, alam bebas. Tapi dia adalah wujud dan masuk dalam kategori alamul amri, bukan alam al-khalq. Dia berada dalam kumpulan yang sama dengan malaikat dan juga dengan dia panggil dengan malaikat, iaitu kewujudan-kewujudan yang tidak bersifat jisim. Ataupun sebahagian ulama menyatakan bersifat jisim, tapi jisim nafsani dia panggil, jisim rohani. Adapun kita ni adalah disebut jisim madi, jisim yang sifat material, jisim dapat bersifat kebendaan. Tapi alam roh, alam ukul, alam malaikat itu dia panggil jisim nafsani, jisim yang bersifat kejiwaan yang tidak berkait dengan kebendaan. Jadi mereka keliru. Jadi kedua-dua golongan ini adalah golongan yang keliru. Sama ada golongan ahli falsafah yang menganggap roh itu qadim pun keliru, dan macam juga ada golongan yang menganggap bahawasanya roh ini dia tidak ada kewujudan, dia hanyalah arad, gejala, mana sifat saja. Mana mungkin macam nak ingin sebut pada kita, roh ini dia hanyalah sifat tubuh, dia bukan ada kewujudan, tapi dia hanyalah sifat kepada tubuh, yang mana dengan adanya roh itu, tubuh itu berfungsi. Tidak. Kata Imam Ghazali, roh ini adalah kewujudan yang tersendiri. Buktinya apa? Bila kita mati nanti, jasad berpisah dengan roh, roh akan berada di alam barzakh menerima soal jawab. Itu menunjukkan satu dalil yang kuat daripada hadis sendiri, bahawasanya roh manusia ini boleh hidup dengan tunggal tanpa menumpang kepada jasad, menunjukkan bahawasanya roh ini memiliki kewujudan yang tersendiri, bukan hanya sifat kepada jasad semata-mata, atau bukan hanya bersifat menumpang kepada jasad semata-mata. Sebaliknya dia adalah kewujudan yang tersendiri. Sebab arad, ini gejala atau situasi, tidak bisa berdiri sendiri. Macam kita sebut tadi. Dan mengikuti saja pada sesuatu yang lain. Roh adalah asal manusia. Kita Imam Ghazali. Roh adalah asal manusia. Dan kena kait dengan persoalan yang dia jawab tadi. Imam Ghazali ingin menjawab, kalau kamu bertanya, apa hakikat hati itu sendiri? Lalu Imam Ghazali, dia tidak hurai hati, tapi dia hurai roh. Dia menunjukkan bahasanya, bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah, hati itu adalah roh itu sendiri. Roh adalah asal manusia. Sedangkan raga manusia itu mengikutinya. Raga ni tubuh luaran lah. Bagaimana ia dikatakan sebagai arad? Jadi seolah-olah Imam Ghazali nak gambarkan kepada kita bahasanya, walaupun kamu tak dapat melihat roh, kamu hanya dapat melihat jasad. Tapi sebenarnya dari segi kekuatan kewujudan ataupun nyata kewujudan yang nyata, roh itu lebih nyata daripada jasad. Kerana roh itu, manusia itulah roh. Roh adalah asal manusia itu sendiri. Sedangkan raga manusia, jasad manusia, walaupun kita dapat lihat, tapi hakikat dia hanyalah mengikut beruh saja. Jadi kita ni yang namanya diri ni, yang sebenarnya hakikat diri yang sebenarnya bukan jasad luaran, tapi adalah dalaman, iaitu roh itu sendiri. Ada pula yang pendapat bahawa roh itu adalah jisim, yang benda fizik. Mereka ini juga keliru. Kerana jisim menerima pembahagian, dapat dibahagikan. Sedangkan roh pula tak dapat dijuzukkan. Jadi Imam Al-Ghazali seolah-olah dia memegang pendapat, kerana kebanyakan ahli sunnah wal jamaah
menganggap bahwasanya sekalian kewujudan makhluk ini tidak dapat bebas daripada jauhar. Cuma jauhar ini ada dua pula. Jauhar jismani, al-madi, dan juga jauhar al-nafsani. Tapi Imam Al-Ghazali dia menganggap bahwasanya ruh ini dia bukan lagi jisim. Maknanya Imam Al-Ghazali wallahu a'lam, mungkin dia berpandangan sebagaimana ahli falsafah, iaitu ada di sana kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terikat dengan jauhar. Disebut dengan sama ada jauhar madi ataupun jauhar nafsani. Sebaliknya dia bebas sepenuhnya. Ada mana ahli falsafah Islam Muslim Al-Ghazali menganggap di sana ada dipanggil alam yang bebas sepenuhnya daripada jauhar, iaitu disebut dengan alam al-mujarradat. Dia panggil alamu ma wara al-mad, alam yang tidak terikat dengan material, dia panggil alam al-mujarradat, alam bebas yang tak dapat dijuzuk, yang tidak ada saiz, yang wujud semata-mata dengan wujud secara dipanggil bebas daripada madi. Wallahu a'lam. Mereka itu juga keliru. Maka orang yang menganggap ruh itu sebagai jisim juga keliru. Karena kata Imam Ghazali, bagaimana nak dikatakan ruh itu jisim, padahal jisim dapat menerima pembahagian, dapat juzukkan. Tapi ruh pula tak dapat juzukkan. Kata Imam Ghazali lagi, ruh yang menjadi hati dan menjadi tempat ma'rifatullah bukan jisim. Dan bukan pula arad. Bukan jisim, bukan arad. Tetapi ia termasuk sejenis dengan malaikat. Dia termasuk dengan dalam sejenis yang malaikat dia panggil. Mana jenis yang makhluk Allah yang sama dalam kumpulan malaikat. Yang disebut dengan istilah yang kita sebut tadi, iaitu alamu al-mujarradat. Alam al-mujarradat. Alam yang bebas. Yang bebas daripada jauhar dan juga arad. Yang bebas daripada jauhar dan juga arad. Ataupun disebut juga oleh sebahagian ahli falsafah, dia kata alamul uqul, dia panggil. Alam yang sepenuhnya yang bersifat dipanggil intelek. Dia tidak ada jasad tapi boleh berfikir. Mengenal ruh sangatlah sulit. Kerana di dalam agama tidak ditemukan suatu cara untuk menganalisisnya. Tak dapat dianalisis. Agama sesungguhnya adalah mujahadah. Maknanya mengenal ruh, kata Imam Ghazali, sulit. Tapi nak kenal-kenal. Kalau kita tak kenal ruh, mana mengenal ruh, bermakna mengenal hati dan mengenal jiwa. Mana arafa nafsu, arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, mana mengenal hatinya, mengenal jiwanya, mengenal ruhnya, maka barulah dia akan mengenal Tuhannya. Jadi walaupun sulit, kata Imam Ghazali, tapi tak dapat lari daripada berusaha untuk mengenalinya. Dan cara nak mengenali agama, mengajar cara nak mengenali ruh, mengenali jiwa, iaitu dengan mujahadah. Agama sungguhnya adalah mujahadah. Sedang makrifat merupakan tanda hidayah. Jadi mujahadah ni untuk apa? Untuk kita mendapat ilmu makrifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah, bila kita dapat makrifah daripada Allah, itulah tanda kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah di jalan kami, maka pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nak mengenal jiwa ini kena mujahadah. Bila kita mujahadah, maka kata Allah, kami akan beri hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh bermujahadah, tidak sepatutnya diajak berbincang mengenai pengenalan hakikat roh ini. Jadi seolah dia pilih kita lah. Kita duduk sembang banyak pasal roh, pasal jiwa dan sebagainya ni. Tiba-tiba kita tak mau bersungguh-sungguh untuk mujahadah, dia kata tak payah sembang lah, kata Imam Ghazali. Buang masa.
Jadi tuan-tuan sekalian, ini peringatan kita lah. Kita sembang pasal ruh, pasal hati ni. Tujuannya kita untuk apa? Untuk kita kenal dan untuk kita bermujahadah. Dan dengan mujahadah itu barulah kita akan mencapai hakikat yang sebenarnya. Dipanggil ma'rifah. Mendapat ma'rifah yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memahami Quran dengan pemahaman yang sebenar, dapat memahami hadis Nabi dengan kefahaman yang sebenar, dan sekaligus membawa kita kepada al-hadratu al-ilahiyah, iaitu mencapai makam ihsan sebagaimana yang ditekan oleh Nabi SAW, iaitu kata Nabi, anta'budallah, iaitu kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa illam takun tarahu, jika sekiranya kamu tidak dapat mencapai tahap itu, maka kamu beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu merasai ataupun menganggap Allah melihat kamu. Itu dipanggil maqam muraqabah. Allah mengawasi kamu. Adalah landasan pertama mujahadah. Landasan pertama mujahadah adalah mengenal pasukan hati. Sebab orang yang tidak mengenal pasukan, perjuangannya tidak sah. Maknanya mengenal pasukan hati. Ini tadi mengenal hati. Iaitu hati adalah roh itu sendiri. Bila sebut hati adalah roh sendiri, sekaligus dia adalah jiwa. Dia adalah jiwa. Dan sebelum ni Imam Ghazali sebut, jiwa itu adalah hati yang paling dalam. Hati sanubari, lubun. Ada jiwa itu sendiri. Jadi yang berikutnya, dia kata dia nak mengenal hati pula, kena kenal pula pasukan hati. Apa yang boleh membantu hati kita. Apa yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkhidmat kepada hati kita, dan kejadian-kejadian itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat selesaikan juga fasal, dipanggil fasal pada hari ini, fasal di mana Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita hakikat tentang hati, dan selepas ini fasal Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kita pula junudul qalb, tentera hati itu, pasukan hati. Dan mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah, dan Allah memaafkan kita lah, mengampunkan kita kalau lah memang tak mustahil lah berlaku kesilapan, kekeliruan dan sebagainya. Dan anda sendiri pun mengharapkan pada pendengar, rakan-rakan yang mendengar, jangan terima bulat-bulat apa yang anda terangkan, dan nilaikan. Kalau rasa benda itu keliru, kan buang sungguh-sungguh, buang sejauh-jauhnya, kekalkan apa yang sebab itu anda lebih suka tuan-tuan dan puan sekalian pegang dari segi nas. Kita cuba memahami ayat Quran kita baca tadi. Di antaranya ayat di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhun min amri rabbi. Itu ayat-ayat begitu cuba kita faham. Adapun huraian itu bukan kita sebut tidak penting, tapi itu sebagai cubaan kita lah untuk kita memahami ayat Quran dan hadis, dan juga untuk cubaan kita untuk kita memahami ibarat daripada pengarang kitab kita itu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.